Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam ibadat ini bukan hanya terus-menerus mengetahui tentang hukum hakam atau dengan memperbanyakkan amal semata-mata. Sudah tiba masanya ataupun amat perlu kita pedulikan, mengambil berat. Jangan hanya semata-mata memperbanyakkan amal, tetapi tidak mengambil hirau tentang kualiti, mutu amal tersebut. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Setiap ciptaan Allah itu ada pasangannya. Bumi tempat kita berpijak, pasangannya langit tempat kita berteduh. Siang kita penat bekerja, malamnya kita berehat. Kalaulah namanya lelaki, so tentu pasangan yang sempurnanya perempuan. Kalau lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini masalah. Begitu juga kehidupan kita ini, kalau sebut saja sihat, pasangannya apa? Sakit, maka itu satu kesempurnaan. Dengan sihat kita bersyukur, syukur itu berpahala. Dengan sakit kita bersabar, sabar pun berpahala. Maka itu satu kesempurnaan. Orang bisnes ada kalanya untung, ada kalanya rugi, itu satu kesempurnaan. Dengan untung kita bersyukur, dengan rugi itu kita meredai. Maka kedua-duanya berpahala. Namanya manusia tidak lari daripada sebarang kesalahan. Ada kalanya kita taat, di situ kita berpahala. Ada kalanya kita bersalah, kita pun bertaubat. Itu hikmah. Begitulah juga kalaulah jasad itu pasangan roh, zahir itu pasangan batin, maka setiap sesuatu perkara itu ada pasangannya. Adapun ibadat ini setentu pasangannya khusyuk, ikhlas, batin itu. Kita semua tahu sering penceramah ataupun para guru menasihati diri kita agar memperbanyakkan amal kerana untuk persiapan bertemu dengan Allah, bekalan di akhirat. Itu sudah pastinya betul. Tetapi perlu kita mengambil berat bagaimana amalan itu agar ianya diterima oleh Allah SWT. Bukan hanya sekadar memperbanyakkan amal, tetapi kena menjaga kualiti, mutu amal tersebut. Maka dalam beribadat ini tuan-tuan, kita perlu ada satu perasaan, rasa bahawa bangun malam tadi, datang solat berjemaah, duduk kuliah, ini adalah merupakan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Kita roh, jasad, khusyuk, manisnya ibadat, itu semua adalah ciptaan Allah dan adalah merupakan keinginan Allah, anugerah Allah. Allah yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah lah yang menghendaki sesuatu dan Dia juga yang memilih. Ikhtar wa yurid, Dialah yang menghendaki. Jadi dalam beribadat ini kita perlu ada satu perasaan, merasakan bahawa ini adalah keinginan Allah. Ibadat ini adalah merupakan keinginan Allah, pertama. Dan yang keduanya, hendaklah melihat bahawa ini adalah merupakan anugerah Allah, bukan milik kita. Kalaulah kita rasakan bahawa kita ini boleh memilih, cubalah tuan-tuan pilih jadi kaya. Kalau Allah izinkan kaya-kaya, kalau tidak, tidak. Ada orang masuk kursus seminar perniagaan, bisnes, daripada asalnya
bayar 100.5, 200 untuk masuk kursus bisnes itu, akhirnya dihirit pula kepada kursus yang kedua, peringkat seterusnya dengan bayaran 500, kemudian peringkat seterusnya dengan bayaran 1,500, 2 hari 1 malam, dihirit pula ke kursus seterusnya sampai akan mencecah ribu-ribu untuk jadi jutawan. Tetapi kalau tidaklah ianya daripada keinginan Allah, maka takkan jadi jutawan juga. Kalau ditanya nak sihat, semua nak sihat, tapi keinginan nak sihat itu, yang mengatakan dia nak sihat itu pun sedang sakit. Kalau manusia mempunyai keinginan dan kekuatan untuk mengubah hidupnya, maka ubahlah daripada sehat, daripada sakit jadi sehat, daripada susah jadi senang, daripada miskin jadi kaya. Silakan kalau boleh ubah. Kalau tuan-tuan boleh ubah masyarakat ini semua jadi baik, silakan tunjukkan. Kalau kita boleh didik anak kita semuanya soleh, silakan. Jadi di sinilah kalau kita amati ilmu tauhid, ilmu usuluddin, wajib kita antara satu sifat Allah Ta'ala itu wahdaniyah, sifat salbiyah, wahdaniyah, isanya Allah, tunggalnya Allah. Tunggal pada apa? Tunggal pada zat, tunggal pada sifat, tunggal pada perbuatan. Hanya hakikat wujud itu, wujud hakiki, wujud Allah, wujudnya zat Allah. Itulah zat yang wajib wujud, yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Maha suci zat itu daripada sifat kekurangan, lagi tiada diketahui pada hakikat sebenarnya. Itulah yang kita sembah, yang namanya Allah. Zat itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan, kudrah. Allah itu memiliki sifat kudrah, dia sahaja yang tunggal memiliki sifat kudrah itu. Adapun kudrah, kuasa yang terlihat macam ada pada diri kita ini adalah sifat yang baharu, kuasa yang perlukan tenaga, makan minum baru ada kuasa, baru nampak bertenaga. Itu diperkuasakan. Yang berkuasa Allah, adapun kita ni diperkuasakan. Yang berkehendak tu Allah, sifat kehendak tu sifat Allah, iradah. Adapun kita ni diperkehendakkan. Sifat hidup itu sifat Allah, adapun kita ini diperhidupkan. Sifat ilmu tu sifat Allah, adapun kita ni diperilmukan. Melihat, mendengar dan berkata-kata itu sifat Allah, adapun kita ini diperlihatkan, diperdengarkan, diperbicarakan, dipertuturkan. Hakikatnya dia, bukan kita. Justru itu diri kita ini adalah sebuah penceritaan, sebuah tayangan daripada Allah Ta'ala pada hakikat sebenarnya. Mana mungkin wujudnya kita dan alam ini melainkan wujudnya Allah. Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan, jamal, jalal. Jamal itu sifat keindahan, jalal sifat gah, sifat kehebatan Allah. Pada Al-Asmaul Husna, kalau tuan-tuan amati, Rahman, Rahim, Latif, itu sifat jamal, sifat indah. Kasih sayang, menyayangi, pemurah, lembut. Dan Allah memiliki sifat jalal, sifat haibat dia, gah dia, jabbar, qahar, yang maha perkasa, yang maha menggagahi, muntaqim, yang maha menekan, mudil, yang menyesatkan.
Apabila tuan-tuan lihat seorang ibu sedang menyusukan anak, apakah sifat yang terlihat di situ? Memberi rezeki kan daripada susu itu. Apa yang terlihat di situ lagi? Kasih sayang. Apakah terlihat di situ? Penjagaan. Siapakah yang memiliki sifat hafiz, yang memelihara, wali yang memelihara, Rahman Rahim, kasih sayang, pemurah, lembut? Itu kan sifat Allah tu. Tetapi Allah menceritakan sifat itu pada diri manusia itu, pada penciptaan. Seorang anak yang derhaka, bertahun-tahun tak balik ziarah orang tua, beri duit pun tidak, apa semua tidak, tanya khabar pun tidak, tiba-tiba balik dia. Ibu yang marah dengan penderhakaan anak ini, marah ibu itu menyatakan jalal, sifat jalal Allah Ta'ala, murka. Di celah itu pula anak pun urut kaki emaknya, cium kaki emaknya, minta maaf. Maka lembut hati emaknya itu. Lembut tu sifat siapa? Latif. Bicara tentang siapa? Kemudian ibu pun berkata, aku maafkan kau. Pemaaf tu sifat siapa? Pengampun tu sifat siapa? Ya Allah. Allah beri kita corona 2 tahun setengah, banjir. Tak ada banjir sebelum ni. Selepas bulan 2, bulan 3, bulan tak ada banjir. Sekarang ni Masya Allah, dalam setahun berulang-ulang kali banjir ya. Warga Kuala Lumpur Masya Allah sekarang ni diuji sekarang dengan banjir. Shah Alam tak pernah banjir, jadi banjir ya. Kalau berlakunya gempa bumi, puting beliung, kebakaran, kematian, krisis makanan dan sebagainya, itu cerita tentang siapa? Sifat yang mana? Jalal, Qahar, Jabbar. Jadi mata hati yang hidup itu, mata hati sentiasa melihat di sebalik fenomena hidup ini, sebenarnya penciptaan tentang siapa? Tentang dia, bukan kita. Tuan-tuan datang ke sini atas kehendak siapa? Ya, kehendak dia. Kalau boleh daripada dulu dia kita berkehendak, lahir-lahir dah balik tu datang ke surau. Tidak, ini lepas pencin pun datang pun. Setengah orang datang ke ibadat kerana lepas pencin. Setengah orang datang beribadat kerana apa? Kerana ditimpa dengan musibah. Bisnes jatuh, cari Allah, datang masjid, cari guru. Nah, apabila berlakunya penceraian, barulah mencari ustaz, minta nasihat. Itulah hikmah. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila musibah mendatangi kamu, ucapkanlah, katakanlah, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Ya, memang kita milik Allah. Allah yang aturkan hidup kita. Sebab tu apa pun kerja kita untuk Allah lah, sebab kita ni milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami kembali. Rupa-rupanya segala musibah ini poinnya untuk apa? Raji'un, kembali. Indah, indah, indah hikmah, indah bijaksananya Allah Ta'ala. Bagaimana cara nak bawa manusia kepada Allah, kepada diri dia, setelah manusia itu melupakannya, degil. Nah, jadi dalam penghayatan saya menceritakan tentang bagaimana nak menghayati itu. Hidup ni kan namanya hidup. Hidup tu bahasa Melayu kita, bahasa Arabnya hayah. Jadi setiap kehidupan ni perlukan ada satu penghayatan. Hayah kan, buang imbuhan peng, buang an belakang tu hayah. Hayah tu kehidupan. Maka kita kena hidup dengan penghayatan. Gerak geri kita dengan penghayatan, ibadat kita pun dengan penghayatan. Siapa pula yang nak dihayati itu? Yakni Allah. Dalam bab fiqh, kalau tuan-tuan leka lalai dalam solat, bilangannya 3-4-3-4, tuan-tuan pilih mana?
Kaedah fiqh mengatakan pilih 3 tambah 1 rakaat lagi jadi 4. Walaupun dah terlajak 5 rakaat. Tapi itu kaedah fiqh. Itu tandanya apa? Tandanya lalailah dalam solat. Maka kelalaian ini fiqh pun membantu lagi. Baik sunat sujud sahwi. Untuk menampung apa sujud sahwi ni? Menampung kekurangan tadi dalam solat. Tawaf 6 ke 7, 6 ke 7. Ambil bilangan kecil, ambil 6 tambah 1 lagi pusingan, walaupun dia jadi 8 sekalipun. Ibadat sah, sah, hukum fiqh itu sah. Tetapi tasawuf mendidik untuk hati ini bertundasnya rohani untuk hidup dalam penghayatan dalam setiap ibadat, supaya ikutan Nabi itu, mengikut Nabi itu bukan hanya sekadar zahir saja, rokok sujud seperti rokok sujud Nabi, tapi batin seperti Abu Jahal. Jadi yang kita nak batinnya pun ikut Nabi. Macam tuan-tuan, dalam bertahun-tahun kita beribadat ini, rokok sujud kita dengan anak-anak, cucu-cucu kita sama kan rokok sujudnya? Sama. Fatihah bacaannya sama, tak berubah. Tetapi janganlah batin kita orang dewasa ini seperti anak-anak. Sampai bila? Anak-anak solat juga, rokok sujud sama dengan atuknya, dengan ayahnya. Tetapi batinnya ingat game. Batinnya lepas ni nak main. Batinnya lepas ni nak tengok TV. Batinnya itu ingat apa? Ingat apa yang dia nak main lah. Tetapi orang dewasa janganlah solat seperti itu. Puasanya pun jangan seperti itu, seperti anak-anak. Puasa anak-anak ni bercampur dengan pujukan, rayu supaya berpuasa itu dijanjikan belikan hadiah. Kalau dapat puasa penuh, nanti dapat basikal. Nanti kalau dapat puasa separuh hari pun, nanti dapatlah RM1, RM2 jajan dan sebagainya. Itu batinnya anak-anak. Ada pun batin orang dewasa takkan seperti itu. Maka justru itu kuliah kita pagi ini nak mengajak supaya merasakan bahawa setiap tindakan kita ini, ibadat kita ini daripada keinginan Allah. Supaya apa? Supaya kita tetap merasai betapa lemahnya kita ketika mana ibadat. Apabila manusia ini terus beribadat dengan ketaatan dan kesalehan, tidak merasakan ini anugerah Allah, akhirnya apakah sifat yang timbul dalam diri seseorang itu? Takabur, ujub, riak. Sebab itu tasawuf membicarakan tentang hal ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Ta'ala dengan ikhlas. Ikhlas ini untuk siapa? Untuk Allah lah. Tidak ada unsur-unsur selain pada Allah. Timbul soalan, adakah salah kalau beribadat kerana syurga, kerana pahala? Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membahagikan peringkat kedudukannya ikhlas. Ikhlas yang pertama, yang paling rendah sekali lah, beramal kerana nakkan ganjaran syurga, ganjaran pahala. Kalau beramal ayat laqad ja'akum ni nak tarik rezeki, sembahyang duha, baca waqiah sebelum tidur supaya mudahkan rezeki, mudahkan urusan dunia. Buat sembahyang isyraq nanti mudahkan urusan dunia kita. Ini kerana kan disebut ikhlas juga, tapi ikhlas peringkat yang terendah, kerana ada unsur-unsur meyakini bahawa Allah akan memberinya balasan tersebut, masih terkait dengan Allah. Ikhlas peringkat yang kedua, yang agak lebih tinggi sikit daripada yang pertama tadi, yakni beramalnya hanya untuk akhirat, bukan habuan dunia. Sebab itu ada orang akan disedekah apa pun kata hamba Allah, tak mau dikenali di dunia ini. Sebab apa? Dia hanya menantikan habuan di akhirat. Masya Allah, itu baik sangat-sangatlah.
Golongan ketiga, ikhlas yang ketiga, amalnya itu kerana menjunjung perintah Allah. Dah namanya hamba, aku beramal je lah. Allah suruh buat apa pun buat, tinggal. Itu Masya Allah. Bukan berhajatkan pada pahala, bukan kerana nakkan syurga takut ke neraka, tetapi kerana apa? Kerana aku hamba Allah, junjung perintah Allah, selesai. Ini ikhlas peringkat yang ketiga. Ikhlas peringkat yang keempat, beramalnya hanya mencari redha Allah. Ini dah memang soleh sangat-sangat dah ni. Apa pekerjaan dia pun kerana nak menyukakan Allah. Redha ni bahasa Arabnya. Nak letak bahasa Melayu apa dia? Menyukakan Allah, gembirakan Allah. Hanya sekadar itu saja. Tetapi ada satu lagi peringkat yang paling unggul ikhlasnya. Bukan kerana mencari redha Allah, tetapi hanya kerana Allah semata-mata, menyembah zat yang wajib wujud, yang memiliki sekali sifat kesempurnaan, lagi tiada diketahui hakikat sebenarnya. Itulah yang bernama Allah. Kerana Allah sahaja. Siapakah aku ini ingin menuntut redha Allah? Siapa kita? Ini peringkat yang tertinggi sekali lah ni. Satu kisah, seorang pemuda, ialah orang kalau nak bertaubat ni memang disiplinnya begini, adabnya cari orang alim yang rabbani, mendidik rohani. Bukan hanya sekadar mendengar YouTube dengan ceramah, buka kitab, cuba-cuba nak jadi baik sendiri. Tak boleh. Mana mungkin kereta itu boleh elok tanpa pomen? Mana mungkin seorang pesakit boleh sihat tanpa doktor? Mana mungkin seorang pemaksiat, pemungkar kembali pangkal jalan tanpa petunjuk daripada orang yang mengetahui? Maka antara adabnya seorang hamba itu untuk kembali ke pangkal jalan, cari petunjuk orang yang memimpin kepada Allah Ta'ala. Maka pemuda ini pun carilah dengan cerita ada seorang alim rabbani, zahid, zuhud, pergi ke tempat ribatnya ataupun zawiyahnya, minta izin supaya duduk di situ untuk terus berkhidmat, bersuhbah, berteman dan menerima ta'lim, pengajian dan tarbiyah didikan. Kata si alim ini, di sini tak ada apa-apa keistimewaan, kemasyhuran, tidak ada siapa pun dapat mencari apa-apa habuan dunia di sini. Ini hanya tempat orang yang belajar, beramal, beruzlah semata-mata. Tidak ada habuan pun untuk dikecapi di dunia ini di sini. Tapi pemuda itu tetap bertegas kepada saya nak duduk di sini juga. Saya dah pilih tempat ini yang terbaik untuk saya mengislahkan diri, membaikkan diri. Maka si alim pun masih berkata lagi, buatlah pilihan dan tengok dululah, kalau sesuai kalau tak sesuai tak apa, sebab ini bukan tempat yang baik untuk orang yang inginkan kemasyhuran, keinginan dunia dan sebagainya. Tidak ada apa-apa pun sini. Tetapi pemuda itu tetap terus untuk bertegas untuk duduk di situ, untuk terima didikan dan tarbiyah. Maka si alim itu pun mengalahlah, baiklah kalau begitu nanti ambillah tempat kamu di sini. Apabila masuk saya zuhur, sama-sama solat berjemaah. Ketika mana pemuda ini angkat takbiratul ihram, tersingkapnya kasyaf, melihat bahawa ada malaikat di atas kepalanya syekh tersebut. Berkata malaikat itu pada syekh itu, Allah tidak redha pada engkau. Itu kalau dah begitulah, kalau kena kepada kita macam mana? Teruslah, tinggalkan terus, tak habis sembahyang lagi, tinggalkan terus tu. Jadi dalam solat tu berbelah bahagilah, nak teruskan duduk sini ke atau macam mana? Sebab apa? Nak ikut orang yang mana Allah pun tak redha. Lepas solat dah berbelah hati ni, Syekh minta maaf, saya nak minta izin undurkan diri. Syekh pun terkejut lah. Bukankah tadi
minta nak tinggal sama-sama di sini, kita belajar, kita berkhidmat, kita beramal di sini, dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tapi saya rasa nanti dululah, saya balik dulu fikir. Saya kata beginilah, kamu jujur dengan aku, cerita sebab apa tadi minta sungguh-sungguh beria untuk tinggal di sini, sekarang nak pergi, kenapa? Setelah aku kata jangan, tapi kamu nak juga duduk di sini, kenapa? Minta maaf kalau saya ada salah dan terkasar bahasa ataupun luar daripada adab. Tadi ketika masa semayang angkat takbiratul ihram, ada malaikat di atas kepala Tuan Syekh mengatakan Allah tak redha. Itulah menyebabkan saya berbelah bahagi sekarang ni. Maka Syekh tu pun tersenyum. Engkau baru hari ini dengar ada malaikat di atas kepala aku mengatakan Allah tak redha dengan aku. Aku dah dengar puluhan tahun yang mana ada malaikat bersuara mengatakan Allah tak redha dengan aku, tetapi aku tetap meneruskan ibadat. Nak menyatakan tauhidnya, imannya itu, keikhlasannya menyembah Allah, walaupun Allah tak redha pun tetap sembah. Kenapa? Kerana dia hamba sembah je Allah. Redha tak redha bukan urusan kita tu. Kerana masih ada unsur-unsur meminta kan, meminta. Peringkat pertama tadi beribadat, nakkan ganjaran. Meminta lah tu, nakkan minta ganjaran. Peringkat kedua tadi, dunia tak nak tapi akhirat nak, masih lagi nakkan habuan tu. Peringkat ketiga, kerana apa? Sebab ini perintah Allah Ta'ala, aku ikut saja. Peringkat yang keempat tadi apa dia? Nak redha. Redha pun masih nakkan habuan tu, minta aku sembah engkau redha dengan aku. Gitulah. Tapi peringkat kelima ini sembah saja kerana Allah. Kalau di dalam neraka, neraka jugalah, tak ada masalah. Tak redha pun tak apalah, yang penting sembah Allah Ta'ala. Itulah tahap ikhlas yang paling suci, murni, tidak berabuk sedikit pun. Ada pun tahap kita yang mana? Mungkin ranking pertama pun tak ada. Bukan kata nakkan syurga, nakkan ganjaran pahala, tetapi bercampur dengan sebab EJK masjid, aku datang ke masjid. Nanti mesyuarat agung nanti dah tak jadi EJK masjid, tak datang masjid. Dikarenakan rumah dekat dengan masjid, aku datang masjid. Nanti orang kata pula jiran masjid tak datang masjid. Orang sebelah kita bersedekah, kita pun terkeluar juga duit sedekah juga. Sebab apa? Nanti orang kata pakai baju cantik, sedekah ni tidak. Dikarenakan mak mentua, pak mentua datang rumah kita seminggu qiyamul lail, Masya Allah. Dikarenakan kawan bertanya, Ji, habis dah puasa Syawal? InsyaAllah besok nak start. Besok pun dah nak masuk bulan lain dah, nak start macam mana? Jadi hidup kita ni tak lain tak bukan hanya, kalau tak buat kerana orang lain tu macam tak sah ibadat. Zaman sekarang kan kita kalau bersedekah tu kena ambil gambar sikit kan, ada live sikit, ada. Kalau tak buat begitu nanti macam tak sah macam tak sah ibadat kita. Tak apalah, demi menjaga kepercayaan orang pada kita, sebab kita nak nyatakanlah, sebab orang nanti tak percaya. Zaman sekarang banyak menipu kan, orang ambil kesempatan. Tetapi hati itu biarlah bersama Allah juga. Sebab itu hati perlukan didikan, terbiah. Kalau ilmu, baca kitab dengan ceramah, dapatlah info, pengetahuan, ilmu itu. Tapi untuk kemurnian, kesucian, kejenihan hati itu berhajatkan terbiah daripada orang yang memiliki jiwa-jiwa yang murni. Kalau duduk dengan orang yang memakai minyak wangi, ya badan kita berwangi. Tapi kalau duduk orang sebelah ni isap rokok, badan kan pun bau rokok juga. Orang perempuan hidungnya memang cukup tajam. Balik rumah, Mang, awak isap rokok ke? Mana pernah isap rokok aku ni? Kau ni pun ambil bau rokok ni.
Siap boleh bercakap, ni macam gudang garam, dia pun tahu gudang garam. Padahal kawan kita hisap tadi. Memang perempuan ni tajam hidung dia. Isteri saya hari ni semalam makan durian dalam kereta. Masuk hari kedua, bawa durian lagi. Dia boleh hidup bawa durian lagi. Kita pun pakai. Sebab itu tuan-tuan kalau pakai minyak wangi tu hati-hati sikit lah. Balik rumah tu mesti dia ni macam baru Pak Imam tadi sapu minyak wangi. Tapi lembut sangat ni perempuan punya. Dah pula perempuan punya. Memang Pak Imam tu ambil isteri dia punya. Jadi tuan-tuan, kita tidak mahu amal kita habis berpenat-penat kita di dunia ini dalam menegakkan ketaatan, tetapi besok terbengkalainya di akhirat. Rupa-rupanya pada hakikat sebenarnya bawa peti kosong. Kerana apa? Kerana tujuannya bukan Allah. Sebab itu para sufi, ahli tasawuf itu mendidik umat ini supaya hati itu untuk Allah saja, dah selesai. Sebab namanya hamba. Hamba sahaya ni bukan macam bibi. Ada gaji. Dulu 700, akhirnya 900, akhirnya 1,500. Bibi punya kerja je. Kalau separuh hari ni pun dah 700 bayar. Separuh hari je. Datang basuh baju, kemas-kemas sikit, balik. Masak-masak, balik. 700, 800, 900. Tapi namanya hamba sahaya itu, dia hanya ikut arahan sahaja. Itu hamba sahaya. Sebab itu indahnya orang Nusantara ini. Nusantara ni sebenarnya sudah dipengaruhi dengan akhlak kesufian. Asalnya begitu. Sebab ulama-ulama yang menaikkan agama di Nusantara ini semua membawa metodnya kesufian. Hingga kan perkataan pun diamati, dijaga. Sebab itu setengah-setengah negara kita, di negeri kita ini ada negeri yang menyebut, dia tak cakap saya, dia tak cakap aku, tetapi kata hamba. Baganu kata hamba. Supaya apa? Supaya sentiasa ingatkan diri ni hamba Allah. Asalnya begitulah. Jadi perkataan saya pun molek sebab asalnya sahaya. Dulu kan hamba sahaya, saya. Sedarah, kita panggil saudara. Asal perkataan itu, engkau dengan aku sedarah sedaging. Sedarah bermakna orang sedarah sedaging ni tak mungkinlah melukakan hati dengan lidah, menzalimi jasad dengan jasad. Tak mungkin sama sekali. Maka kamu adalah saudara saya. Tak mungkin saya akan melukakan kamu, merosakkan kamu. Itu sampai bahasa pun dijaga. Tapi zaman sekarang sampai manusia. Kalau bahasa Arab tu nasia. Nasia ni lupa. Kata Arab nasi, nasia tu lupa. Nasi tu aku lupa. Kalau nasia, tu manafi, membawa makna tidak lupa. Sesuatu yang lupa. Jadi kalau sebut manusia. Maka mengingatkan kita ni manusia ni sesuatu yang sentiasa lupalah. Diri yang lupa. Dia rupa-rupanya bahasa itu mainkan peranan. Sebab itu untuk menyatukan sesuatu negara yang berbilang bangsa itu ikat dengan satu bahasa. Ikat dengan satu bahasa. Bahasa cukup kuat. Jadi sewajarnya yang tinggal di Malaysia dah beberapa tahun-tahun ni, sama ada IC ke, IC merah ke, pasport ke, sambung, biar mereka ni sewajarnya diikat dengan satu bahasa tempatan. Supaya apa? Hidupnya harmoni dengan bahasa tersebut. Di Kelantan, Cina-Cina cakap bahasa Kelantan. Sampaikan insya-Allah, alhamdulillah pun dibiasa-biasakan pada lidah mereka. Sebab itu boleh seiring. Mek nak apa mek? Kemah cakap bahasa. Datang rewang sama-sama, bantu di dapur. Dia memang Cina dah tak pakai tudung, dia bantulah. Itu dia punya hal.
tapi budi bicaranya, gelagatnya, kain pelekatnya, kain batiknya sepakat sama. Jadi apabila satu bangsa itu duduk dalam satu tempat daerah ikut dengan budaya tersebut, maka itu dapat menyatukan. Mungkin kalau seorang ustaz itu kalau masuk kampung Jawa, dia cakapnya bahasa Jawa itu lebih mesra daripada cakap Kuala Lumpur ni, biasa ibunda kita ni. Kalau masuk kampung Banjar, cakap bahasa Banjar, itu lebih baik. Kalau ustaz tu pandai bahasa Inggeris, berkhutbah dia dalam bahasa Inggeris di tempat yang mana semuanya tu orang yang elit, orang yang boleh bahasa Inggeris, itu lebih afdal bahasa Inggeris terus, tak perlu bahasa Melayu. Kerana bahasa itu mainkan peranan. Jadi kembali kepada bicara kita, bahawa kita ini sebenarnya adalah merupakan keinginan Allah. Sebab itu Syekh Abu Hasan Syazili berkata, kalau kamu boleh memilih, pilihlah agar kamu tidak memilih. Kalau kamu boleh memilih, pilihlah agar kamu tidak memilih. Apa maknanya? Terima seadanya hidup ini. Kadang-kadang manusia mengeluh selepas anak 7-8 orang, isteri pun mengeluh, menyesal kahwin orang tua ni. Daripada anak 1 sampai anak 7 ni pun panas baran tak ubah-ubah, menyesal aku kahwin dengan ni. Bapak pun satu hal juga, nampak saja orang tu parking BMW, terima je pinangan tu. Itu menyesal tu 7 orang. Agak-agak kalau tak menyesal, tambah lagi tak? Tambah lagi lah. Nah, kalau kita betul boleh memilih, dulu lagi memang tak pilih pun. Sebab tak boleh memilih dah menikah dah anak 7 orang. Kalau kita boleh memilih sihat, silakan pilih sihat, jangan sakit. Tetapi mungkin sesama kita ni semua ni sakit sekarang ni. Jadi kita sebenarnya hanya melihat takdir, singkapan takdir di setiap saat hidup kita ini. Sebab datang daripada pihak yang baik kan, Allah tu yang memiliki nama-nama yang baik, maka perbuatan semua baik-baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidak engkau ciptakan sia-sia walaupun sakit sekalipun. Seseorang itu merasakan kecewa dengan anak yang degil, tak ikut kata. Anak bungsulah kadang-kadang manja sangat awalnya, akhirnya kakak, abang long semua berjaya, profesor, doktor, mufti, penceramah bebas masyhur di Malaysia. Tetapi seorang ni degil, SPM pun tak ada, hari nak PSA dia tak datang, suruh ulang balik SPM tak nak, duduk rumah dan bilik main game, keluar dari bilik cek makan, ayah marah lagi balik dalam bilik, petang-petang curi kunci motor ayah, jalan-jalan dengan kawan, balik nanti lepas isyak, pukul 12, pukul 1 baru balik. Itulah anak. Mungkin pada pihak kita kata kecewa sangat dengan anak seperti ini. Dilihat pada sudut Allah yang memberi itu baik tu. Kalaulah bapaknya sesak nafas tengah-tengah malam, anak yang mana nak tolong agak-agak? Anak yang berjaya sebagai profesor duduk di Penang, ataupun anak yang berjaya jadi doktor di Abu Dhabi, ataupun anak yang main kelab Liverpool, atau yang mana? Anak yang SPM tak ada duduk dalam bilik itu. Waktu kita sakit sesak nafas dah biru muka kita ni, anak yang mana nak tolong? Itulah anak yang dimarah kata hidup ni tak guna ni, aku bela bangkai hidup di rumah tak guna ni. Itulah dia. Dialah yang bawa usung bapaknya ke hospital, temankan bapaknya, beralaskan dengan kotak-kotak, berselimutkan dengan surat khabar, bertemankan dengan unggas-unggas, nyamuk-nyamuk, jentik-jentik di tepi kaki 5, temankan bapak dia ke ICU tu. Inilah hikmah. Seorang ibu kadang-kadang tu mengeluhkan perempuan ni, Masya Allah. Sebab itu Nabi pun bersabda, orang ramainya perempuan itu di dalam neraka dikarenakan 2 perkara. Apa dia? Sering mengeluh dan sedikit bersyukur. Jadi ibu jangan mengeluh.
saya lihat muda-muda, orang perempuan dah mengeluh, anak 2 orang mengeluh, anak seorang pun mengeluh juga, payah anak ni. Suami nak anak terus kan, sebab dia tak beranak, dia hanya inject je kerja dia, ya. Isteri menanggung anak 2 orang, payahlah bang. Kena pula diuji pula, dapat 3 orang anak, 2 orang pula OKU, macam mana? Ujian terus tu, tak sanggup dah pula. Tak sama dengan mak-mak kita dulu yang boleh jaga sampai 10 orang, 15 orang. Ibu-ibu sekarang ni, ibu-ibu muda sama sekarang tak mampu nak jaga, tak mampu nak hidup bersusah payah begitu. Tetapi apabila anak seorang, anak 2 orang, apabila dah besar, dah rumah tangga, payah jarah kita, tak ada siapa dengan kita, dah kita rasa sunyi pula hidup kita. Baru terfikir kalau boleh anak ramai senang sikit. Tak senang tuan-tuan. Pencen gaji 3,000, isteri pencen gaji 2,000, 5,000 dah situ. Anak pula ada 10 orang, setiap seorang bagi lagi seorang 200. Tak senang hidup kita waktu tua tu nanti. Kalau beri saja, kalau tak beri pun sama juga. Ini kesimpulannya apa? Tidak ada suatu pun singkapan takdir kita ini melainkan ianya semuanya atas kasih sayang Allah. Hatta pemaksiat, pemungkar sekalipun, itu adalah satu hikmah. Kaedahnya begini, nikmat yang mendatang itu rahmah, kasih sayang Allah Ta'ala. Balak yang mendatang itu hikmah, bijaksananya Allah. Taat yang kita lakukan itu rahmah, tersalah itu hikmah. Hikmahnya apa? Daripada maksiat, mungkar dan kesalahan kita itu, hikmahnya supaya kita beramal soleh. Apakah amal soleh selepas bermaksiat, mungkar, salah? Hikmahnya, ibadatnya apa? Taubat. At-taibu minaz zambi kama zammalahu. Orang bertaubat daripada dosa-dosanya bagaikan tak melakukan dosa setelah bertaubat. Allah terima taubatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Taala itu mencintai orang-orang yang bertaubat, kekasih Allah. Sebab itulah para sufi itu berkata, hati-hati kamu dengan pemaksiat. Kerana apa? Statusnya pemaksiat, gelaran maksiat itu dulu, kalau seorang itu duduk dalam penjara, penjenayah, pemaksiat, dan penjara dia bertaubat, Allah terima taubatnya, bersih, bagaikan baru lahir, baby baru lahir. Apakah statusnya di sisi Allah orang seperti ini? Duduk dalam penjara, digelarkan banduan, digelarkan penjenayah, tapi bertaubat, Allah terima taubatnya. Apakah status dia di sisi Allah Ta'ala? Adakah dia akan menjadi malaikat? Tak mungkin manusia jadi malaikat. Adakah dia akan naik makamnya seperti Nabi? Tak mungkin, sebab Nabi telah dikhatamkan. Apakah status yang boleh letakkan orang seperti ini? Dosa tak ada, diampunkan Allah Ta'ala. Wali Allah, kekasih Allah. Maka dalam hadis menyebutkan, barang siapa bermusuh dengan wali-waliku, kekasih-kekasihku, aku istilah perang dengan dia. Sebab itu para sufi berkata, hati-hati kamu dengan pemaksiat. Kita ni Masya Allah, 15 tahun punya kisah, masih kita ingat orang ni. Ini orang dia, ini orang dia. Tak, orang dah bertaubat kekasih Allah. Sebab itu tuan-tuan mulia, hati ini perlukan didikan daripada pendidik rohani juga, untuk dia mengenal yang baik dan buruk. Kita sekarang ini hanya sibuk dengan ibadat ni terbagi pada 2. Ibadat zahir, ibadat batin. Ibadat zahir ada 2, perintah dan larangan. Ibadat batin pun ada 2, perintah dan larangan. Ibadat zahir, perintah solat, puasa, zakat, haji. Larangan, jangan minum arak, jangan berzina, jangan berjudi, jangan rasuah. Okey, ini bolehlah kita beri markah bagi kita yang dah datang masjid dengan kuliah tahu hukum hakam ni, kita jalankan seperti biasa. Yang kedua, batin.
Batin ni pun terbagi pada dua. Perintah dan larangan. Perintah apa dia? Disuruh ikhlas, disuruh tawaduk, tawakal, rendah diri, pemurah. Itu perintah Allah Ta'ala tu. Larangan apa? Jangan riak, jangan mengutukan Allah, jangan iri hati, jangan hasad. Ini masalah. Bermakna kita sekarang ni hanya perhiasan yang zuhir saja, batin ni bermasalah. Kalau beramal kerana manusia, beramal kerana sesuatu, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Kalau zahirnya tidak minum arak, tak berjudi, tapi batinnya terus iri hati, hasad dengki, riak. Ini masalah kita sekarang ni. Sebab itu tak heranlah zahir nampak beragama, batinnya macam nampak tak kenal agama. Apa taknya? Solat, datang ke masjid, tetapi adik-beradik tak bertegur terus sejak mak meninggal, berebut tentang harta pusaka. Ini masalah kan? Zahirnya macam Nabi berserban berjubah datang ke masjid, batinnya macam Abu Jahal. Maka siapakah yang menguruskan hati manusia ni, hati umat ini? Itulah ulama sufi, ulama tasawuf, membangun susuk rohani supaya manusia itu zahir batinnya bersama dengan Nabi. Barulah dikatakan akhlaknya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi. Kita bukan hanya terhenti pada zahir. Zahir ini banyak lakonan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada rupa paras bentuk kamu pada zahirnya, tetapi melihat hati-hati kamu dan amal kamu. Hati biar macam Nabi punya hati, zahir amal pun biar macam zahir amal Nabi. Barulah sempurna kata ikut Nabi. Ini tuan-tuan mulia, mudah-mudahan dengan kuliah pada pagi ini dapat memberikan kita satu panduan, pembukaan, kefahaman bagaimana untuk berjalan menuju pada Allah Ta'ala. Dalam Quran ada menyebutkan golongan yang dipanggil mukhlisin, golongan dipanggil salihin, tetapi ada satu lagi golongan dipanggil muqarrabin. Apabila dalam Quran menyebutkan pengkat-pengkat golongan-golongan solihin, ada mukhlisin, ada muqarrabin, ada syuhada, bermakna itu adalah nama-nama level-level nak menyatakan bahawa rupa-rupanya manusia itu ada golongan rohaninya. Nama berbeza, tentu rohani pun berbeza. Maka nama-nama itu bergantung pada rohani diri seseorang, spiritualnya gitu. Orang yang panggil muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Yang dimaksudkan dekat dengan Allah Ta'ala bukan dekat dengan banyaknya amal, tetapi yang dikatakan dekat dengan Allah Ta'ala di sini ialah dekat kerana mempunyai watak-watak, ciri-ciri, identiti seperti Allah Ta'ala. Allah namanya Rahman, Rahim, Pemurah, Penyayang. Mempunyai diri itu, sipolan itu, hamba itu ada watak-watak itu. Bermakna dia dengan Allah rapat, dekat. Dekat dengan apa? Mempunyai identiti yang sama. Allah namanya Ghafur, Al-Afu, pemaaf, pengampun. Dia apa pun orang hina, rendah, disindir dia, memaafkan saja dia. Senang-senang saja memaafkan. Sebab apa? Dia sudah ada jiwa itu, jiwa pemaaf. Sama tak dengan Allah Ta'ala? Ya, sama dengan Allah Ta'ala. Ini kata muqarrib, dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan watak-wataknya, sifatnya Allah Ta'ala. Allah tu namanya Ghani, yang maha kaya, Wahab, maha pemberi, Razak, maha pengurnia. Maka Allah pakaikan diri dia dengan kekayaan. Memang kaya harta, kaya akhlak, kaya jiwa, kaya pemikiran, dan suka pula memberi. Dekat watak-wataknya dengan Allah Ta'ala begitu. Wali, pemelihara, hafiz, yang menjaga. Maka dia pun begitu, cukup bertanggungjawab ke atas keluarga dia, cukup menjaga anak-anak dia. Dia kaya, dia pemurah, dan dia menjaga masyarakat pula yang miskin, fakir miskin, dibantu. Bukan menanti musim setahun nak keluarkan zakat. Selagi mana dia tahu nak ada orang susah, dia membantu terus. Benda watak-wataknya itu, identitinya sama dengan Allah Ta'ala. Bermakna dekat pada rupa bentuk sifatnya.
Jadi kalau tuan-tuan nak lihat orang yang bertauhid, orang yang bermakrifat pada Allah Ta'ala, lihat bagaimana dia bermuamalah, berinteraksi dengan manusia. Itu ciri-ciri orang bermakrifat. Orang bermakrifat itu semakin tinggi makrifatnya, semakin sedikit menyalahkan orang. Setelah sempurna makrifatnya, dilihat tiada siapa nak disalahkan. Itulah orang makrifat. Orang bermakrifat itu bukan seperti dalam YouTube itu, yang cerita atas langit bawah bumi, nampak alam gaib, mimpi bagian-bagian. Itu lebih kepada pendawaan. Lebih pada pendawaan. Tak, mudahkan jalan agama, mudahkan istilahnya orang makrifat dan hakikat. Apa dia? Lihat pada akhlak dia, cukup. Cuba tuan-tuan dalam kehidupan kita ni lihat, dia suka membantu orang, tidak mengata orang. Kalau orang mengata dia, dia memaafkan. Budi bicaranya tinggi, sering membantu, menyayangi anak yatim, beradab dengan orang tua. Itu Masya Allah, itulah ciri-ciri orang bermakrifat. Sebab apa? Dia mencantikkan, membaikkan hubungan sesama manusia. Sebab manusia itu ciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Maka orang membaikkan hubungan sesama sebaik-baik kejadian ini, itulah ciri-ciri orang bermakrifat. Kerana adabnya tinggi dengan Allah Ta'ala. Adabnya tinggi dengan Allah. Tak berbaik melainkan dia kerana Allah itu. Di sebaliknya Allah kan. Orang buat buruk, buat jahat sekalipun, kita memaafkan. Itu baik dengan siapa sebenarnya? Ya baik dengan Allah. Itu hamba Allah tu. Sebab itu saya ingat saya ketika mana muda-muda dulu belajar kitab hikam, guru berkata, kalau kamu merasakan kamu ini lebih baik daripada Firaun, itulah takabur nama dia. Baik dengan Firaun pun takabur. Iyalah, sebab apa? Kita tak ada layak merasa baik daripada sesiapa pun, walaupun Firaun sekalipun. Tentang Firaun maklum tentang dia hamba yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi merasa baik itu, merasa baik itu yang tak disukai. Maka tasawuf menjalankan perjalanan rohani ini supaya tetap merasa diri ini rendah daripada orang lain. Itu didikan tasawuf. Kenapa manusia beramal sombong, berilmu sombong? Sekarang orang berilmu berdebat je lah. Selagi satu tabiat zaman sekarang kan, tengok YouTube orang, okey sekarang kita buat satu channel, nak komplain orang ni, itu penyakit itu. Penyakit. Tak kira syekh ke, doktor ke, profesor ke, ustaz macam mana pun, rasa tak setuju, kita buat satu channel, kita komplain. Kita datang hujah-hujah kita. Inilah penyakit. Fitnah ni, handphone ni fitnah. Cuba lihat anak-anak kita, dah kena tak fitnah handphone ni? Masya Allah. Mata mereka tu bagaikan ada tersihir dengan jin. Kalau tak tengok handphone dia rasa macam tak sama. Kita pun perasan tak, kita pun kalau tak tengok handphone ke tu macam nak kena tengok handphone juga. Ya, kalau tengok tentang jadual pengajian, okey-okey sajalah. Dengan ceramah agama, okey-okey sajalah. Tapi benda saja, duduk-duduk dengan grup dan grup ada tak banyak pun, ada 50 grup. Itu Telegram, itu WhatsApp je, Telegram belum banyak lagi lah. Kena email, Facebook sebagainya. Akhirnya habis ini. Tapi kalau kita kumpulkan satu hari, berapa minit, berapa jam kita berapa dengan handphone kita? Rasanya lebih sejam, lebih 2 jam. Handphone pagi sampai petang, sampai malam sebelum tidur. Banyak ni, berjam-jam ni. Kalaulah kita manfaat baca Quran macam mana? Dah download dah app Al-Quran, tapi tak buka pun. Tak buka pun. Itu pun kebetulan masjid menganjurkan baca surah Al-Mulk lepas semalam isyak kan. Sekarang masjid buat begitu. Kita pun dah terduduk, terbaca jugalah. Tapi kalau kat rumah tu, sebenarnya kat rumah tak baca dah tu. Kalau pergi pasar malam memang tak baca dah. Balik tidur itu saja. Jadi rupa-rupanya suasana itulah yang mengajak kita. Tetapi masih lagi lah unsur-unsur ada suasana, orang. Kita buat satu perkara itu kerana suasana dan orang yang ada bersama kita. Kalau tidak, tidak. Dia rupa-rupanya masih jauh lagi perjalanan kita nak pergi pada Allah tu. Sedangkan hidup kita makin lama makin singkat. Mudah-mudahan Allah membukakan kita satu perjalanan yang lurus, ikhlas, suci, murni.
hanya mencintai Allah dalam dunia hidup kita ini. Wallahu a'lam bissawab. Nakifana walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Allah menja'al nufusal mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taghnam bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma ahyina al-islam wa sunnah wa tawaffana ala iman wa tawbah. Allahumma nazih qulubana أنت عنكم بمنك وجعلنا منكم من تحبون ويحبونك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله بمثل الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.